Akta hukum lebih berat penjenayah alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Syamira Sufri dalam Berita Parlimen. Persidangan Dewan Negara dimaklumkan hukuman penjara maksimum sehingga 15 tahun dan denda sehingga 10 juta ringgit bakal menanti penjenayah alam sekitar. Ini selepas Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Bekalan Air 2006, Akta 655 dipinda tidak lama lagi. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, cadangan pindaan itu sebahagian daripada tindakan tegas bakal diambil kementeriannya terhadap mana-mana pihak yang mencemarkan alam sekitar dan sumber air pada masa depan. Yang kedua, kita akan mengawal selia dan membuat penguatkuasaan yang lebih inovatif, melibatkan semua pihak dan agensi menggunakan pendekatan punitif dan juga preventif. Antara lain, KASA telah menubuhkan satu unit yang mana unit ini dikenali sebagai Unit Cegah Jenayah Alam Sekitar ataupun UCJAS yang mula beroperasi secara pentadbiran pada 1 Oktober 2020. Penubuhan unit baharu berkenaan, ujarnya, akan membabitkan penempatan semula pegawai dari Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Biokeselamatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan dibantu oleh Polis Diraja Malaysia bagi membolehkan aspek siasatan, risikan, forensik dan jenayah alam sekitar dapat dilaksanakan secara tuntas. Semua pihak perlu mewujudkan pemikiran baharu berkenaan komunikasi dua hala di antara kerajaan dan rakyat, khususnya di peringkat akar umbi yang bersesuaian dengan kepentingan, cabaran dan keperluan baharu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM perlu dilihat secara sarwa atau menyeluruh dengan pandangan yang baharu, realistik, rasional dan matang. Jelasnya, tugas utama JECOM ketika ini adalah melaksanakan komunikasi strategi pembudayaan normal baharu akibat pandemik COVID-19. Saya berharap kita boleh reset pemikiran kita tentang JECOM ini. Ada 4 elemen. Satu, saya tidak berhasrat mengatakan bahawa kita boleh selesaikan semua perbezaan pendapat tentang JECOM. Ini terutama dengan teman-teman dari sebelah sana. Kedua, hakikat bahawa ini JECOM, ini bukan JASA. Ketika sesi penggolongan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Negara bagi KKMM, beliau memaklumkan fungsi JECOM tidak bersifat bertindan dengan agensi di kementerian lain dari segi kumpulan sasaran, pendekatan program dan aktiviti. Dalam pada itu, menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara Adrian Lasimbang berkenaan perkhidmatan internet dan jalur lebar, Datuk Saifuddin berkata, peruntukan RM500 juta menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dalam Belanjawan 2021 adalah bagi penyediaan liputan jalur lebar yang berteraskan gentian optik. Ia bukan sahaja akan memberi manfaat kepada 430 buah sekolah, tetapi juga untuk komuniti di sekitar sekolah-sekolah tersebut. Penggunaan teknologi VSAT tidak termasuk dalam skop projek ini. Teknologi yang digunakan adalah infrastruktur gentian optik seperti yang saya sebutkan tadi. Tambah beliau, usaha bagi meningkatkan liputan jalur lebar di seluruh negara sedang ditingkatkan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tetap akan ditubuhkan bagi menyiasat kerugian dialami oleh Lembaga Tabung Haji TH beberapa tahun lalu. Itu jaminan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.
Ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 bagi portfolionya dalam sidang Dewan Negara, beliau berkata tindakan berkenaan menunjukkan kerajaan amat komited untuk memastikan semua transaksi dan urus tadbir dibuat oleh TH mestilah mengambil kira kepentingan lebih 9.3 juta pendepositnya. Suka saya tegaskan buat kesekian kalinya, kerajaan amat komited bagi memastikan segala transaksi dan urus tadbir yang dilakukan oleh tabung haji adalah mengambil kira kepentingan lebih 9.3 juta pendeposit yang diamanahkan kepada kami. Justru itu, segala proses untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkenaan akan diteruskan sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam jawapan-jawapan sebelum daripada ini. Beliau menjawab persoalan berkaitan yang dibangkitkan Senator Idris Ahmad dan Senator Sabani Mat. Mengenai isu yang tular berkaitan seorang wanita Melayu Islam dari Johor yang dipaparkan berkahwin dengan seorang pemain hoki bukan Islam di India mengikut upacara agama lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli mengajak seluruh umat Islam agar menjunjung titah nasihat Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar agar tidak membuat apa-apa kesimpulan dan tindakan pramatang dalam berinteraksi dengan berita yang disebarkan. Lebih-lebih lagi, ia melibatkan status agama seseorang yang secara tak langsung menyentuh maruah dirinya. Secara prinsip, kaedah fiqh menyebut al-aslu bara'atuz zimmah. Keadaan asal seseorang itu bebas daripada tanggungan. Bererti maruah diri seseorang kekal pada keadaan asalnya sehingga terbukti sebaliknya. Ujarnya, kerajaan yakin dan percaya isu tersebut akan dapat ditangani dalam masa terdekat oleh pihak berkuasa agama negeri Johor. Sementara itu, berkenaan isu peruntukan yang diberi kepada sekolah agama dan sekolah tahfiz, beliau memaklumkan kerajaan memperuntuk RM100 juta secara sekali beri bagi menyelenggara dan menaik taraf bangunan sekolah agama rakyat, pondok dan sekolah tahfiz pada tahun depan. Peruntukan tersebut akan disalurkan kepada institusi yang berdaftar dengan pemegang taruh, stakeholder dengan izin yang berautoriti di peringkat negeri masing-masing, termasuk yang diusahakan oleh rakyat secara persendirian atau swasta. Kerajaan dari semasa ke semasa akan terus berusaha memastikan institusi pendidikan Islam di negara ini merangkumi institusi pondok, tahfiz dan sekolah agama terus kekal berdaya saing selari dengan pendidikan arus perdana. Tegas Datuk Seri Dr. Zulkifli, kerajaan tidak mengurangkan peruntukan kepada sekolah-sekolah terlibat. Lebih 2.6 juta sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR dilaksanakan oleh guru dan murid sekolah rendah dan menengah di seluruh negara sepanjang tempoh 17 hingga 30 November lalu. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahaya berkata, daripada jumlah berkenaan, sebanyak 64% PDPR dilaksanakan secara dalam talian, 12% di luar talian, manakala 19% adalah gabungan kedua-dua kaedah berkenaan. Berhubung murid tiada akses kepada PDPR secara dalam talian menggunakan peranti sesuai, beliau menjelaskan para guru mengambil inisiatif melaksanakannya dengan kaedah serahan bahan pembelajaran kepada murid mengikut kesesuaian. Murid juga boleh menggunakan buku teks cetak sebagai bahan rujukan. Penyediaan nota, membuat rumusan atau melukis sesuatu konsep. Manakala buku aktiviti juga boleh digunakan sebagai latihan ulang kaji apabila mula menjalani PDPR. Guru mentaksir murid secara berterusan mengikut kesesuaian dan merancang melaksanakan intervensi mengikut tahap dan keupayaan murid. Ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 bagi kementeriannya, beliau memaklumkan pihaknya mengambil inisiatif memperkenal semula TV pendidikan mulai 6 April lalu menerusi saluran TV OK RTM sebelum ditambah siaran di Tutor TV Astro dan NTV7 bagi keseluruhan 9 jam siaran sehari. Dalam perkembangan berkaitan, sejumlah 150,000 murid yang layak dari 500 sekolah bakal menerima peranti yang sesuai untuk membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. KPM akan melaksanakan program rintis penyediaan peranti kepada 150,000 orang murid meliputi 500 sekolah
melalui Yayasan Hasanah, sebuah yayasan di bawah Khazanah Nasional Berhad, dan KPM sedang memperincikan kriteria murid dan sekolah yang bakal menerima peranti tersebut. Menurut beliau, selain membantu murid dan sekolah yang memerlukan, tujuan program rintis itu adalah untuk mendapatkan kaedah pelaksanaan yang terbaik sebelum dicadangkan untuk perluasan. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEX sedang meneroka potensi gelembung perjalanan antarabangsa dengan negara-negara zon hijau semasa penularan pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini kerajaan hanya bersetuju bagi membenarkan gelembung perjalanan domestik bagi negeri zon hijau di seluruh negara bermula 22 November lalu bagi merancangkan aktiviti dan sektor pelancongan domestik. Cadangan tersebut, ujarnya, akan diperhalusi dengan agensi dan kementerian lain yang berkaitan. Bagi dipertimbangkan untuk dilaksanakan apabila tiba waktu yang bersesuaian kelak. Tuan Yang di-Pertua selaras dengan keputusan kerajaan untuk memperkenalkan gelembung perjalanan domestik zon hijau ini, MOTEX telah menyediakan beberapa inisiatif untuk kembali merancangkan pelancongan dalam negara. Pada hari Isnin, 23 November 2020 yang lalu, saya telah mengumumkan insentif dan promosi pelancongan domestik dalam bentuk voucher ribat, e-voucher, cashback dalam bentuk e-wallet dan diskaun untuk tempahan pakej pelancongan, penginapan dan penerbangan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau ketika menggulung perbahasan Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 bagi kementeriannya memberitahu, MOTEX telah merangka pelan pemulihan pelancongan berjumlah RM200 juta. Ia merupakan strategi dan fokus utama dalam menyemarak pelancongan domestik. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTM. Langkah mengelak penularan COVID-19 di penjara. Bagi memastikan keselamatan banduan dan anggota penguatkuasa, Jabatan Penjara Malaysia menggunakan dua prosedur operasi standard SOP iaitu ketika penerimaan banduan dan pengiringan banduan semasa COVID-19. Malah jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Said, kerajaan juga tidak berhasrat untuk memendekkan tempoh penahanan atau penjara seseorang banduan semasa pandemik. Walau bagaimanapun, tiada halangan untuk banduan yang layak bagi pelepasan secara perintah parol, pelepasan lesen dan pembebasan melalui pengampunan kerajaan negeri oleh Lembaga Pengampunan Negeri. Selaras dengan hala 7 Jabatan Penjara Malaysia, iaitu 2/3 banduan sahabitan yang layak akan menjalani pemulihan di luar penjara, langkah-langkah mengurangkan kesesakan melalui pelaksanaan dan pengembangan sistem payroll, perintah kehadiran wajib, program beriti integrasi penghuni industri, program corporate smart internship dan pembebasan banduan secara lesen dilaksanakan secara berterusan. Beliau berkata demikian menjawab soalan Senator Lim Hui Ying berhubung langkah yang diambil bagi mengelak penjara daripada jangkitan wabak COVID-19. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ismail memaklumkan setakat 16 Disember lalu, Jabatan Imigresen Malaysia merekodkan 12,917 tahanan di Depot Tahanan Imigresen di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 1,936 orang masih dalam siasatan manakala 10,692 orang sedia untuk diusir pulang. Untuk makluman ahli yang berhormat, tahanan yang berada dalam depo tahanan imigresen merupakan tahanan reman daripada Jabatan Imigresen Malaysia bagi tujuan siasatan, pemastian dan juga pemeriksaan di bawah Akta Imigresen 1959 Palam 63.
dan juga tahanan atau banduan yang telah selesai menjalani hukuman penjara serta tahanan daripada agensi penguatkuasaan lain bagi tujuan pengusiran ke negara asal. Setelah urusan samakan dokumen bagi tujuan pengesahan identiti selesai dilakukan dengan kedutaan negara tahanan masing-masing, JIM selanjutnya melaksanakan prosedur pengusiran pulang ke negara asal tahanan selara dengan tata cara dan standard operating procedure yang digariskan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Idris Ahmad. Penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dijangka mempercepat proses pemulihan ekonomi negara dan rantau ini susulan impak pandemik COVID-19. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Muhammad Azmin Ali berkata, ia berdasarkan laporan Peterson Institution for International Economics Research yang dikeluarkan pada Jun. Selain jangkaan peningkatan KDNK oleh MIDF Research dan unjuran prestasi positif ekspor Malaysia ke pasaran RCEP oleh Mastrade. Ini kerana RCEP yang disertai 15 negara merangkumi 1/3 penduduk dunia berupaya membantu pemain industri tempatan memasarkan produk dan perkhidmatan ke pasaran lebih luas dengan menikmati penghapusan atau pengurangan tarif secara progresif. Selain daripada tarif, pengurangan halangan bukan tarif atau non-tarif measures yang merupakan salah satu cabaran utama dalam menempusi pasaran antarabangsa juga merupakan manfaat utama penyertaan Malaysia dalam RCEP. Ini boleh dicapai menerusi penyelarasan tata cara import dan ekspor, pengiktirafan secara timbal balas dan penerimaan standard industri dan teknikal negara masing-masing serta perkongsian maklumat. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Timohan. Kempen beli barang Malaysia menunjukkan peningkatan memberangsangkan pada suku pertama tahun ini dengan nilai jualannya mencapai 1.6 bilion ringgit berbanding 1.5 bilion ringgit tahun lalu bagi tempoh sama. Sebahagian daripada hasil jualan itu adalah menerusi pembelian secara dalam talian ekoran pergerakan pengguna yang terbatas akibat COVID-19. Ini menunjukkan bahawa keberkesanan duit ataupun bajet yang diberikan oleh kerajaan dan persaingan ini amat memberangsangkan dan ianya perlu diteruskan untuk memastikan barang buatan Malaysia ini dengan tagline barang baik, barang kita. Kita juga melaksanakan pemasaran secara digital di atas platform talian ataupun di marketplace, iaitu akan memberi manfaat serta kelebihan ekosistem ekonomi digital dan infrastruktur e-dagang di negara melalui portal online marketplace utama di Malaysia seperti Lazada, Shopee, PG Mall dan juga Presto Mall serta lain-lain. Beliau menjawab pertanyaan Senator Alan Ling Si Tiong. Tambahnya, dalam usaha menggalakkan rakyat membeli barang tempatan, kerajaan telah melaksanakan penembusan produk PKS tempatan dan produk buatan Malaysia ke dalam sektor peruncitan. Tabung bantuan bencana agromakanan bukan bertujuan membayar ganti rugi kerosakan akibat bencana. Sebaliknya, ia merupakan bantuan wang ihsan atau input pertanian bagi membantu memulihkan projek petani, penternak dan pengusaha berskala kecil untuk meneruskan aktiviti mereka setelah ditimpa bencana. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Cik Abdullah Maknawi, dalam rancangan Malaysia ke-12, 80 juta ringgit diperuntukkan di bawah tabung bantuan bencana agromakanan untuk membantu pesawah, petani dan penternak. Usaha ikan sangkar yang terjejas juga boleh memohon in-kind contribution seperti bantuan benih dan makanan ikan secara percuma di bawah program Sistem Penyampaian Khidmat Sokongan SPEKS oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Bantuan ini ditawarkan hanya sekali untuk setiap penternak dengan nilai maksimum sebanyak RM10,000. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Hussein Awang.
Perkeso telah merangka dan melaksanakan strategi bagi memperluas pelindungan keselamatan sosial dalam memastikan semua individu yang bekerja sendiri dilindungi di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim memaklumkan pada peringkat permulaan pertubuhan ini sedang giat menjalankan program dan aktiviti kesedaran dengan mengadakan sesi libat urus dan turun padang. Pada peringkat permulaan, Perkeso sedang giat menjalankan program dan aktiviti kesedaran dengan mengadakan sesi libat urus dan turun padang yang melibatkan agensi kerajaan. Platform ini menyediakan perkhidmatan ekonomi gig, persatuan, pertubuhan dan sebagainya di semua pejabat Perkeso di seluruh negara. Sepanjang tahun ini, sebanyak 4,177 libat urus telah diadakan di seluruh negara. Beliau turut memaklumkan melalui program Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, kerajaan membiayai sebanyak 70% bayaran caruman manakala baki 30% lagi disumbangkan melalui platform penyedia perkhidmatan ekonomi gig. Beliau menjawab pertanyaan berkaitan oleh Senator Sabanimat. Kerajaan komited dalam mengupayakan ekonomi anak negeri Sabah dan Sarawak khususnya yang tinggal di pedalaman. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Arthur Joseph Kurup berkata ini termasuk mempertingkat pengambilan pelajar berpotensi untuk kemasukan ke sekolah berprestasi tinggi dan institusi latihan, memupuk kesawanan dengan fokus pada kemahiran serta bantuan pembiayaan untuk pemasaran produk. Selain itu, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan di Sabah dan Sarawak. Dan buat kali pertama dalam sejarah, rancangan Malaysia yang ke-12 yang akan dibentangkan pada tahun hadapan akan mengandungi satu bab yang khusus untuk pembangunan di Sabah dan Sarawak. Usaha ini menunjukkan kerajaan sangat komited dalam melaksanakan perancangan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk Sabah dan Sarawak. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Dr. Nuing Jiliung. 72.3 juta ringgit pinjaman diluluskan untuk 7 syarikat bagi tujuan pembangunan ladang hutan di Sarawak. Timbalan Menteri Persaudaraan Padangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wijek Seng memaklumkan ia melibatkan ladang hutan seluas 29,500 hektar dengan spesies pokok yang ditanam adalah getah, akasia, laran dan batai. Anak benih disalur ke Sarawak. Untuk maklumat yang mohon, bekalan benih untuk pembangunan ladang hutan ini diperolehi daripada penanam berskala besar yang terdapat di Sibu, Mintulu dan Bilik Sarawak. Selain itu, bekalan benih turut boleh diperolehi dari tapak-tapak semai sedia ada di negeri Sarawak. Bagi menyokong usaha penanaman semula hutan untuk tujuan keperluan bahan mentah, Kementerian melaksanakan program pembangunan ladang hutan PPLH melalui syarikat milik penuh Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia iaitu Forest Plantation Development Sdn Bhd FPDSP. PPLH telah dimulakan pada 2007 dan dilaksanakan di seluruh negara termasuk di Sarawak. PPLH bertujuan menyediakan sumber bahan mentah yang mencukupi untuk industri perkayuan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Susan Cemeraya Anding. Skim Peduli Kesihatan untuk Kumpulan PKB 40 telah membantu lebih 2,400 orang asli di seluruh negara. Bantuan berkenaan meliputi saringan kesihatan, peralatan perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, jumlah sebenar orang asli yang menerima manfaat PKB 40 berkemungkinan lebih tinggi daripada yang dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan. Ini memandangkan terdapat pengamal perubatan yang tidak mengemaskini data etnik dalam sistem PKB 40. Kita telah akan memperkukuhkan kerjasama dengan JAKUA dan kita telah pun mengadakan perbincangan dengan hospital orang asli dan kita merencanakan program outreach PKB 40 kepada masyarakat orang asli. Ini termasuklah yang berhormat sebutkan tadi iaitu NGO yang ada di kalangan orang asli. Begitu juga dengan masyarakat B40 yang lain. Mereka-mereka di kawasan pedalaman umpamanya dan mereka tidak kecapaian untuk mendaftarkan diri sebagai BSH
yang mana pada tahun depan akan ditukarkan kepada BPR. Yang dikatakan ada banyak penambahbaikan kadar bantuan dan juga dari segi kategorinya. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Isa Abdul Hamid. Ini pula mengenai jumlah jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung orang asli JPKKOA. Dewan dimaklumkan ketika ini terdapat 274 buah jawatan kuasa berkenaan yang melibatkan 3,562 orang ahli. Ia meningkat sebanyak 7 buah jawatan kuasa berbanding tahun sebelumnya. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, pertambahan bilangan JPKKOA disebabkan permohonan dari masyarakat kampung orang asli dan dipertimbangkan kerana memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penubuhan jawatan kuasa pembangunan keselamatan dan kampung orang asli adalah merupakan hasrat kementerian untuk mendedahkan dan melatih orang asli melibatkan diri di dalam pentadbiran dan pengurusan organisasi di peringkat kampung secara demokrasi dan tersusun. JPKKOA yang ditubuhkan adalah bertanggungjawab kepada pihak pentadbiran daerah dan mereka adalah penghubung antara rakyat dengan agensi-agensi kerajaan serta bertanggungjawab menyebarkan maklumat berkaitan program-program kerajaan yang dilaksanakan oleh kesejahteraan rakyat. Beliau menjawab pertanyaan Senator Manolan Muhammad. Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama RTM komited meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi alternatif dan augmentatif demi manfaat golongan orang kurang upaya OKU. Perkhidmatan berkenaan sudah mula digunakan di RTM tetapi melibatkan kos yang agak tinggi. Ini betul. Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan sistem berkenaan merupakan perkhidmatan yang menyokong komunikasi OKU yang mempunyai lebih daripada satu cabaran kelainan upaya. KKMM sentiasa menasihati dan menggalakkan semua stesen penyiaran untuk menyediakan perkhidmatan jurubahasa isyarat, penerangan audio, komunikasi alternatif dan augmentatif bagi rancangan di bawah kelolaan mereka. Untuk meningkatkan komitmen dan pelaksanaan komunikasi antara kerajaan yang prihatin di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami di Kementerian Komunikasi dan Multimedia mulai bulan Januari ini, Tuan Yang di-Pertua, akan memulakan unit komunikasi OKU. Terima kasih. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Ras Adiba Mamarazzi. RTM secara berterusan telah memanfaatkan 4 saluran televisyennya dengan melaksanakan inisiatif bagi memudahkan penonton OKU menikmati perkhidmatan penyiaran terutamanya menerusi siaran berita. Manakala bernama pula akan mula menggunakan perkhidmatan jurubahasa isyarat di saluran televisyennya bermula awal tahun depan. Usaha untuk meneruskan penciptaan ilmu pengetahuan menerusi perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang relevan dari semasa ke semasa kini turut meliputi sumber digital. Langkah berkenaan bagi memastikan reformasi program dan perkhidmatan perpustakaan bergerak selari revolusi industri keempat teknologi kecerdasan buatan dan dataraya big data. Walaupun begitu, Perpustakaan Negara tidak pernah mengabaikan kepentingan untuk memastikan ketersediaan buku secara fizikal. Inisiatif yang berterusan sentiasa diambil dalam membudayakan penulisan dan penerbitan buku untuk rujukan rakyat Malaysia melalui penyediaan peruntukan koleksi untuk Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Awam Negeri yang berjumlah lebih 30 juta ringgit setiap tahun. Tambah beliau, peruntukan ini termasuklah untuk perolehan melalui dana pembelian terus buku-buku karya penulis tempatan yang ditawarkan kepada penulis. Dana berkenaan bertujuan khusus untuk membantu para penulis dan menggalakkan mereka untuk terus bergerak aktif dalam bidang penulisan bahan bacaan berkualiti dan menerbitkan buku. Datuk Seri Nancy menjawab pertanyaan Senator Ismail Yusof. Parlimen berakhir di sini. Salam hormat dan selamat malam.